Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Puan Syarimah, dan hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan tentang satu aspek psikologi, iaitu mindfulness, ataupun kita sebut dalam bahasa Melayunya ketara sedar. Mungkin tuan-tuan dan puan pernah mendengar istilah mindfulness, tetapi jarang-jarang kita dengar istilah ketara sedar. Jadi perkataan ketara sedar ini kita baru guna pakai dalam konteks di Malaysia, iaitu dalam bahasa Melayu, ketara sedar. Dan apa sebenarnya ketara sedar itu? Kalau kita terjemahkannya secara direct, ketara itu bermaksud terang-terangan, benda yang kita nampak. Dan sedar itu adalah memberi perhatian penuh kepada keadaan sekeliling kita, kepada diri kita dan sebagainya. Memberi perhatian. Tetapi mengikut istilah psikologi yang diperkenalkan oleh Jon Kabat-Zinn, ketara sedar ini bermaksud di mana satu situasi seseorang individu itu memberi perhatian yang penuh terhadap masa kini dan menghargai dan menerima setiap saat ke saat dalam kehidupannya dan sekelilingnya tanpa sifat menghakimi, non-judgmental. Maknanya individu ini dia menerima keadaan sekelilingnya, keadaan dirinya tanpa menghakimi setiap saat pun. Jadi apa pentingnya kita mempunyai nilai ketara sedar ini? Be mindful. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, minda kita ini sebenarnya cenderung mengingat ataupun memperkukuhkan perkara-perkara yang dah lepas, perkara yang menyakitkan kita. Sebagai contoh, kalau kita pernah dikecewakan oleh lelaki, sampai sekarang kita tak boleh nak menerima mana-mana lelaki, contohnya. Dan fikiran kita juga cenderung untuk merasa risau yang berlebihan kepada perkara-perkara yang belum terjadi. Kita kerisauan yang melampau kepada benda yang uncertainty, benda yang tak pasti lagi. Belum jadi kita dah risau lebih. Jadi sebenarnya ketara sedar ini membawa tuan-tuan dan puan-puan individu untuk merasai pada masa kini, di mana kita bawa perkara yang lepas itu pada masa kini untuk kita memperbaiki agar pada masa depan, situasi pada masa depan lebih baik daripada masa lepas. Jadi be present. Kita melalui pada masa kini dengan penuh perhatian. Dan manusia ini, individu ini, apabila dia berada pada masa kini, individu itu akan lebih menghargai setiap apa yang ada pada dirinya, apa yang ada pada sekelilingnya, dan mereka akan lebih menerima dan menghargai setiap saat dalam kehidupan mereka. Dan sekiranya nilai ketara sedar ataupun mindfulness ini tidak ada dalam kehidupan seharian kita, manusia ini cenderung untuk bersikap tanpa sedar, iaitu kalau dalam istilah psikologi kita sebutnya sebagai mindlessness, ataupun lebih mudah difahami tingkah laku autopilot, iaitu kita kadang-kadang bertingkah laku tak sedar, macam di bawah sedar, tapi kita melakukan perkara tersebut. Contohnya macam ni, tuan-tuan perempuan pernah gosok baju, kita gosok baju hari-hari. Dan autopilot ini lebih dikaitkan dengan perkara-perkara yang rutin ataupun standard yang kita dah selalu buat. Kita gosok baju hari-hari, biasanya lepas gosok baju kita akan tutup sis dan pergi. Tapi pernah tak kadang-kadang kita terfikir, aku dah tutup tak tadi serika tadi, iron tadi kita tidak sedar, tidak penuh sedar tentang tingkah laku kita, keadaan tadi. Ataupun saya bertanya pada tuan-tuan dan puan-puan, hari Isnin hari tu tuan-tuan dan puan-puan pakai baju warna apa? Mungkin kadang-kadang kita terlupa apa yang kita lalui pada saat itu. Bila mana lagi kalau hari itu kita kelang kabut, hari Isnin, main pakai je baju warna apa-apa pun. Jadi kita tak penuh sedar apa yang kita lalui pada saat itu. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, keadaan tidak ketara sedar ini ataupun mindlessness ini sebenarnya menjadikan kita individu yang kurang efisien ataupun kurang produktif. Jadi bila kita menyebut tentang individu yang mempunyai nilai ketara sedar ini, individu ini juga ada mempunyai ciri-ciri berfikir secara ketara sedar ataupun disebut sebagai mindful thought. Dan macam saya sebut dari awal tadi, bahawasanya individu yang mindfulness ini tidak menghakimi setiap saat dalam kehidupannya. Jadi mindful thought ini dicirikan adalah cara pemikiran yang sentiasa positif, yang penuh kindness, kebaikan.
Yang kedua, penuh keterbukaan. Dan yang ketiga, penuh pemahaman, boleh memahami setiap perkara itu dengan baik. Dan yang keempat, boleh menerima novelty ataupun kebaharuan, perspektif baharu. Jadi mindful thought ini sangat berguna bila kita berhadapan dengan fikiran-fikiran yang negatif ataupun peristiwa-peristiwa yang negatif. Contohnya, sekiranya lah tuan-tuan ada mesej bos. Ini contoh situasi. Bila kita mesej bos, bos tak reply WhatsApp kita. Tapi kita tengok WhatsApp pekerja perempuan, dia reply. Jadi apa yang kita fikir waktu tu? Mungkin bos ni tak suka aku ni. Ataupun mungkin kita fikir, bos ni dia layan, dia balas mesej perempuan je ni. Nampak? Jadi emosi kita kepada peristiwa tadi mulalah negatif. Tapi sebenarnya emosi itu bukan disebabkan peristiwa tadi, tetapi disebabkan cara macam mana kita berfikir. Jadi mindful thought ini sebenarnya adalah membantu kita berhadapan dengan situasi-situasi negatif. Jadi macam mana kita nak bantu diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, untuk adanya mindful thought dalam fikiran kita. Dalam konsep mindfulness ini, bagi membantu individu untuk membiasakan dalam diri ada mindful thought, kita boleh gunakan 5 vitamin mindfulness dalam kehidupan harian. Okay, 5 vitamin ini kita guna pakai mengikut kesesuaian situasi, apa yang datang pada diri kita. Dan vitamin ini terdiri daripada ayat-ayat pendek yang frasa-frasa yang kita boleh guna pakai, indoktrinkan dalam setiap situasi yang pelbagai. Ya? Dan kita telanlah vitamin ini ikut keadaan, yang mana satu yang sesuai. Okay, yang pertama, vitamin yang pertama ialah, ataupun ayat yang pertama adalah what I have learned. Okay, ikut situasi. Contohnya, aku gagal lah hari ni interview, tak berapa perform, tak boleh nak jawab apa yang panel tanya tadi. Tapi apa yang aku dapat, apa yang aku belajar, sekurang-kurangnya aku tahu cara temu duga macam mana. Dapat juga tengok situasi sebenar cara temu duga. Nampak, kita counter balik. Okay, itu pilihan pertama. Yang kedua adalah I'm not alone. Bukan aku seorang je. Contoh, katakanlah saya ni nervous sangat nak bercakap dengan orang ramai. Jadi macam terketar-ketar. Jadi kita counter balik, sebenarnya normal lah. Bukan semua orang berani. Maknanya bukan aku seorang je yang rasa takut nak cakap depan orang ramai. Itu antara benda yang kita nak lawan. Benda-benda ataupun keadaan fikiran kita yang negatif. Dan mindful vitamin yang ketiga adalah it could have been worse if, boleh jadi lebih teruk kalau, contoh situasi, saya rasa sedih sangat tak dapat nak rentas negeri, nak jumpa parents, nak jumpa ibu bapa saya kat Kelang tu, dah lama dah rasa sedih. Tapi sebenarnya aku kena bersyukur. Lagi teruk kalau ada orang lain tu yang ada ahli keluarga yang dijangkiti virus COVID. Nampak, kita tengok keadaan ada orang lain lagi teruk. So kat situ kita boleh guna frasa ni, it could have been worse if. Okay, yang keempat, vitamin yang keempat adalah frasa what can I do now. Contoh situasi, katakanlah ada seorang pelajar gagal matematik. Okay, so daripada terus sedih, kemurungan, okay, kita boleh cakap sebenarnya aku tak boleh terus sedih. Apa yang aku kena buat sepatutnya? Apa yang aku kena buat sekarang? Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, vitamin yang kelima adalah it's still okay. Okay lagi ni. Okay. Contohnya, Ahmad rasa sedih sebab kaki terliuh. Tak boleh nak masuk ke Johana yang penting tahun ni. Jadi, kita boleh, Ahmad ni dia boleh guna counter, okay lagi ni, sekurang-kurangnya kaki aku terseliuh je. Still okay. Kalau patah, terus tak boleh dah nak masuk sampai bila-bila. Itulah antara 5 vitamin mindfulness yang kita boleh guna untuk bantu fikiran kita ini adanya cara berfikir secara ketara sedar ataupun mindful thought. Jadi sebelum saya mengakhiri perkongsian saya untuk hari ini, apa yang saya nak tekankan pada tuan-tuan dan puan-puan, be grateful. Bersyukurlah dan menerimalah keadaan sekeliling, menghargailah apa yang ada sekarang di sekeliling kita dan apa yang ada pada kita dengan sepenuhnya. Sebab dalam aspek psikologi, mengikut kajian-kajian sebelum ini,
manusia ini dia memang cenderung untuk lebih memikirkan benda-benda yang negatif ataupun kita sebut sebagai negativity bias. Manusia ni dia memang lebih cenderung untuk fikir benda-benda yang negatif orang cakap pada dia ataupun melihat benda-benda yang negatif berbanding menerima benda-benda yang positif. Contohnya seperti pandemik COVID-19 ni. Kita sentiasa melihat benda-benda yang perkara-perkara yang negatif akibat daripada COVID-19 ni. Tetapi kita jarang-jarang melihat hikmah daripada penularan COVID-19 ni. Jadi sebenarnya dengan keadaan be mindful, be present, kita boleh memprogramkan diri kita, fikiran kita untuk jadi lebih positif, lebih efisien dan menghargai serta bersyukur setiap perkara yang kita ada dan hargailah perkara yang ada di sekeliling kita. Jadi be mindful and be present. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi.